Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton 100 Hari Kerajaan Perpaduan di mana seperti biasa setiap hari kita akan terus mengikuti dan melaporkan dan mengupas dan membincangkan segala semua yang diumumkan oleh Kerajaan Perpaduan ini termasuk polisi dan semua inisiatif. Tetapi kadang-kadang kita juga fokus kepada aspek politiknya tentang apa yang menjadi dalam parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan ini. Dan hari ini fokus kita adalah itu, iaitu pemilihan UMNO yang sudah pun menyaksikan keputusan-keputusan diumumkan untuk beberapa pemilihan sayap sebelum pemilihan untuk jawatan-jawatan yang lebih tinggi seperti naib presiden akan diumumkan tidak lama lagi dan juga dipertandingkan tidak lama lagi. Kali ini jawatan tertinggi yang akan dipertandingkan ialah naib presiden kerana timbalan dan juga presiden tidak akan dipertandingkan seperti mungkin ramai yang sudah sedia tahu. Tapi apa yang kita tahu setakat ini adalah Datuk Dr. Noraini Ahmad mempertahankan jawatan Ketua Wanita UMNO dalam saingan pemilihan sayap menewaskan pencabarnya Tan Sri Shahrizad Jalil. Dalam reaksi pertamanya selepas berjaya mempertahankan jawatan itu, Noraini mengajak seluruh jentera untuk meneruskan pemerkasaan wanita ke tahap yang lebih tinggi. Sambil menzahirkan kesyukuran kepada Allah, Noraini turut mengucapkan terima kasih kepada wanita UMNO seluruh negara atas sokongan dan kepercayaan yang diberikan. Shahrizad yang berusia 70 tahun yang sebelum ini bersara daripada politik selepas 11 tahun menerajui wanita UMNO pada 2018. Kembali ke gelanggang selepas mendakwa mendapat permintaan daripada kalangan pemimpin akar umbi. Dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, memenangi jawatan Ketua Pemuda UMNO. Beliau dilaporkan memperoleh 102 undi daripada 189 bahagian, menewaskan 3 mencabar lain. Keputusan itu dikongsikan penyandang sebelum ini, bekas Ketua Pemuda, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Keputusan rasmi pemilihan ini akan diumumkan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO Tan Sri Shahrir Samad setelah selesai proses pengiraan undi dan penelitian dijalankan. Pemilihan UMNO akan berakhir pada 18 Mac ini dengan berlangsungnya mesyuarat perwakilan dan pemilihan Jawatan Kuasa UMNO bahagian bersama pemilihan Ahli Majlis Kerja Tertinggi atau MKT UMNO. Selain itu, Amal Fauzi juga dilaporkan memenangi jawatan Ketua Puteri. Banyak yang kita ingin bincangkan, khasnya dalam kerangka prestasi UMNO selaku sebuah parti dan statusnya selaku parti pasca PRU 15. Dan saya disertai oleh penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, kita sering bercakap berkenaan dengan keperluan UMNO untuk rejuvenate, untuk menyegarkan semula dirinya sebagai parti pilihan orang Melayu selepas prestasi yang agak teruk pasca PRU 15, hanya 30 lebih kerusi sahaja. Kita tahu jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Kita tahu barisan naib presiden juga masih belum lagi diumumkan, tapi kita sudah ada gambaran sedikit sebanyak apabila jawatan-jawatan besar, jawatan-jawatan kanan ini sudah pun kita saksikan keputusannya, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri. Setakat ini, adakah ini barisan baru yang Prof rasa boleh rejuvenate kepimpinan UMNO walaupun individu seperti Noraini kekal di kedudukan beliau? Ya, sudah pasti ini merupakan pasukan yang perlu menggalas tanggungjawab besar selepas berhadapan dengan kedudukan yang paling buruk dalam sejarah pilihan raya. Dan kalau kita bandingkan 2004, UMNO menang 109 daripada 198 kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Hari ini UMNO kekal 26 daripada 30 kursi yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Bermakna pasukan ini harus menggalas dan juga memastikan bahawa dapat memulihkan kepercayaan, keyakinan dan juga memperkasakan semula parti. Tanggungjawab dan beban kepada mereka yang telah menang ini sangat berat dan juga besar. Kerana amanah ini bukan saja untuk memastikan mampu untuk menarik sokongan dari luar, tetapi juga memastikan sah barisan di dalam parti itu kekal. Dan di sinilah saya percaya untuk rejuvenasi, untuk memperkasakan, untuk memulihkan, untuk perkukuhkan, untuk menguatkan apa sahaja perkataan yang kita guna, ia perlu menggali keyakinan, perlu meraih perbezaan supaya tidak wujud kerekahan dalam parti yang boleh menzahirkan persaingan di luar parti. Bermakna pasukan ini saya percaya hadir dan bersedia untuk bertanggungjawab tak kala parti berada dalam kedudukan yang tidak begitu baik, dan sudah pasti ekspektasi harapan itu besar. Dan inilah barisan yang saya rasakan perlu kembali kepada asas mengapa luntur terhakisnya sokongan sebelum ini dan bagaimana
untuk menaikkan semula sokongan berdasarkan kepada usaha memantapkan kerjasama kolaborasi dalam parti. Kita juga tahu mereka yang menang ini tidak daripada satu pasukan saja. Di sinilah yang saya rasakan polemik dilema yang akan dihadapi oleh kepimpinan tertinggi bagaimana untuk memastikan barisan Exco yang barangkali tidak sehaluan tetapi telah menang, telah diberikan kepercayaan juga mampu untuk meletakkan ataupun menepikan perbezaan dan kembali kepada usaha untuk berada dalam satu pasukan iaitu pasukan orang UMNO. Itu adalah poin yang menarik kerana antara kebimbangannya adalah akan masih lagi ada ramai yes men or women kepada Presiden dan Timbalan Presiden khasnya, dan untuk UMNO menghidupkan semula partinya untuk mengumpul semula keyakinan, menambat semula hati pengundi-pengundi Melayu khasnya di seluruh negara pasca PRU15, UMNO perlu menunjukkan ia mempunyai imej yang baru, refresh. Dan oleh kerana jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan, penting untuk sekurang-kurangnya ia memperlihatkan dalam kepimpinan tertinggi itu ada check and balance, semak dan imbang, dan bukan hanya ada yes man yang akan menjadi pak turut kepada Presiden atau Timbalan Presiden. Berdasarkan wajah-wajah yang kita sudah tahu setakat ini, Datuk Seri Nur Aini, Dr. Akmal dan sebagainya, adakah Prof merasakan ini adalah pasukan yang akan memainkan peranan semak dan imbang dengan cukup dan dengan kukuh untuk kepimpinan tertinggi seperti Presiden? Saya percaya sokongan yang telah diberikan oleh delegasi yang telah menterjemahkannya dalam bentuk undian sudah pasti mengharapkan pemimpin inilah yang memainkan peranan semak dan imbang kepada yang lain. Kita tahu dalam konteks UMNO, institusi kepresidenan itu adalah satu institusi yang besar dan sudah pasti perhubungan yang saling lengkap melengkapi itu penting. Meraihkan perbezaan bersifat kritikal tidak bermakna menyanggahi kedudukan Presiden. Sudah pasti pangkat kedudukan yang diberikan kali ini adalah bertujuan untuk membolehkan UMNO bergerak ke hadapan bersama dengan barisan kepimpinan dua jawatan tertinggi. Kita tahu ini juga merupakan pasukan yang perlu bersedia berhadapan dengan pilihan raya yang boleh diadakan pada bila-bila masa. Tidak semestinya 5 tahun. Jika diadakan dalam masa sebelum itu, inilah juga barisan kepimpinan yang perlu bersama dengan kepimpinan atasan lain untuk memastikan bahawa corak, gaya dan juga pemasaran serta penjenaman UMNO itu bersesuaian dengan keperluan, kemahuan dan juga membaca mindset di peringkat pelbagai strata masyarakat, baik di peringkat bawahan, pertengahan ataupun atasan. Dan saya percaya dengan sokongan yang telah diberikan oleh kesemua, baik kepada Datuk Nur Aini, kepada Dr. Ikmal dan juga kepada Saudari Nurul Amal, sudah pasti barisan di peringkat bawahan juga mahu melihat bagaimana ketiga-tiga sayap ini berjaya untuk memulihkan sokongan. Dan sudah pasti banyak yang perlu dilakukan, pembaruan, perubahan, bagaimana secara sistematik tersusun, boleh berjalan secara licin, lancar, tanpa menggugat sokongan yang sudah sedia ada dan juga memastikan dapat menarik sokongan di luar. Ia tidak boleh terikat hanya kepada ahli UMNO semata-mata, tetapi bagaimana untuk menarik sokongan yang sudah meletakkan UMNO di tangga ketiga sekarang dalam kalangan orang Melayu di belakang PAS dan juga Parti Bersatu. Jadi tanggungjawab itu besar. Saya percaya inilah pasukan yang perlu meneliti, menghalusi peranan dan bagaimana memberikan maksud dan makna kepada fungsi mereka. Tidak semestinya melihat kepada jawatan, tetapi bagaimana untuk melakukan perubahan dan pembaruan. Dan kita telah melihat bagaimana Dr. Akmal sendiri dalam ucapan pertama, beliau menyatakan bahawa pertama yang mahu dilakukan adalah mengubah had umur ketua pemuda selepas ini di bawah 40 tahun. Ya, sudah tentu jawatan-jawatan di dalam UMNO ini jawatan-jawatan tertinggi khasnya. Impak dan peranannya tidak hanya terhad kepada dalam parti seperti yang Prof sebut sebentar tadi. Mereka juga ada sasaran ataupun target masing-masing untuk ditujukan, untuk cuba mereka pikat. Sebagai contoh mungkin Ketua Pemuda untuk cuba meraih semula sokongan anak muda, bukan hanya dalam kalangan ahli UMNO ataupun ketua bahagian, tapi anak muda secara keseluruhannya. Ketua Puteri Wanita sudah tentu untuk wanita. Kita fokus kepada wajah-wajah baru seperti Dr. Akmal yang menjadi Ketua Pemuda UMNO yang baru menggantikan Dr. Ashraf Wajdi yang tidak bertanding. Apa pembezaan atau perbezaan yang Dr. Akmal boleh bawa untuk meraih ataupun meningkatkan kembali sokongan kepada UMNO
dalam kalangan anak muda, bukan saja dalam kalangan parti ataupun penyokong parti, tapi rakyat dan anak muda secara keseluruhannya? Saya percaya sebagai Adun Merlimau Melaka sudah pasti beliau sudah tahu membaca nadi dan juga kenyutan yang berlaku di peringkat bawahan. Tanggungjawab besar beliau di samping mempertahankan sokongan ahli UMNO adalah kini dua bekas ketua pemuda berada seolah-olah di luar parti. Seorang digantung, Datuk Seri Syamudin, dan seorang lagi dipecat, Khairi Jamaluddin. Bagaimana untuk memastikan sokongan-sokongan ini juga tidak terlerai daripada asas kekuatan parti, dan bagaimana untuk melakukan perubahan yang besar. Pengkaderan itu perlu jelas untuk menarik sokongan, apatah lagi kini yang berumur 18 tahun ke atas sudah boleh mengundi. Apakah bentuk perubahan ke atas penjenamaan yang mahu beliau lakukan untuk menarik sokongan mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Itu juga yang kedua adalah tafsiran ke atas kedudukan ekosistem politik yang bersifat dinamik ini, yang tidak lagi bersifat wala ataupun setia kepada parti. Bagaimana untuk menarik sokongan yang atas pagar, yang menjadi tidak berpegang kepada prinsip kesetiaan parti. Mereka itu sebenarnya condong ke ada personality dan juga menjadikan pemimpin tertentu sebagai idola mereka. Bagaimana Dr. Akmal mahu menggunakan latar beliau sebagai seorang profesional untuk memastikan bahawa dapat menarik golongan-golongan yang celik literasi politiknya, bagaimana untuk menarik golongan di peringkat yang berbeza. Dan saya rasakan beliau sendiri harus menggunakan latar beliau untuk membolehkan menjadi teladan kepada yang lain. Jika itu dapat dilakukan, barangkali itu fasa pertama yang boleh dilakukan dalam UMNO sendiri. Dan itu penting dalam kala ramai yang masih mencari-cari idola, siapakah yang boleh jadikan sebagai contoh, siapakah yang boleh jadikan sebagai teladan. Beliau muncul dengan sokongan yang besar di dalam sayap pemuda. Bermakna latar belakang beliau, peranan beliau yang berpengalaman sudah menampakkan kewibawaan, dan saya percaya pengiktirafan itu boleh diberikan jika mereka mampu untuk memobilisasi sokongan di pelbagai peringkat di seluruh negara. Cabaran getir adalah untuk memastikan sokongan yang terlepas sebelum ini, yang sudah hampir 83 kursi jika kita jadikan nota kaki dari tahun 2004 sehingga 2022 dalam UMNO ke atas kursi parlimen, bagaimana untuk memulihkannya. Dan sayap pemuda inilah antara sayap yang perlu peka kepada perubahan yang kerap berubah dalam sekelip mata, dan bagaimana isu-isu yang menjadi asas kepada golongan belia remaja itu menjadi isu keutamaan. Jadi mereka perlu berdamping, bergabung untuk memastikan tidak dianggap sebagai elit politik sebagaimana yang wujud sebelum ini. Dalam percaturan strategi untuk menyegarkan semula barisan kepimpinan UMNO ini, melantik wajah-wajah baru dan sebagainya, adakah kepimpinan UMNO dan juga ahli-ahli UMNO mungkin terlampau fokus kepada individu-individu yang mungkin akan mendapat sokongan ataupun meningkatkan sokongan dalam kalangan ahli parti? Adakah world view mereka dalam keseluruhan pemilihan ini terlampau dihadkan kepada hanya apa impak yang hanya dapat dicapai dalam parti, dan mungkin mereka kurang fokus kepada apa yang boleh diterima oleh rakyat secara keseluruhannya? Ya, itu yang saya nyatakan tadi, mereka tidak boleh terlalu jumut dengan apa yang berlaku dalam parti. Bagaimana di samping mengekalkan sokongan yang ada, menarik sokongan yang berada di luar parti. Itu cabaran yang besar yang saya rasakan yang perlu dipikul oleh pemimpin yang telah terpilih kali ini. Bukan mudah kerana sudah berlaku kerekahan yang besar dalam persaingan politik di luar parti. Daripada UMNO dan PAS dulu, kini sudah ada Amanah, kini sudah ada Pejuang, kini sudah ada Bersatu, kini sudah ada Putra Berjasa. Kesemua ini seolah-olah cuba mencari daripada blok sokongan orang Melayu Islam yang sama. Jadi bagaimana UMNO perlu kembali untuk menjadi satu-satunya pilihan, apatah lagi kini sudah berada dalam pilihan ketiga. Bagaimana untuk menariknya, bukan sekadar kepada personality tetapi juga melihat kepada kecenderungan parti, membawa kepada isu-isu yang perlu jadikan keutamaan, yang perlu menampakkan kesungguhan ke arah jalan penyelesaian yang besar. Apatah lagi juga dalam konteks kerajaan perpaduan, apatah lagi juga berada dalam kerajaan yang bercampur
sudah pasti kecurigaan itu juga perlu diatasi oleh pemimpin-pemimpin ini untuk berikan keyakinan dan kepercayaan. Baik, semua wajah-wajah baru ini dalam inisiatif untuk menyegarkan semula UMNO, untuk mendapatkan meraih semula sokongan orang Melayu secara keseluruhannya di luar sana. Adakah ia hanya sia-sia atau counterproductive sekiranya jawatan-jawatan tertinggi masih lagi sama? Itu Prof, kita akan bincang selepas ini. 100 hari Kerajaan Paduan Menteri Rehat seketika. Kita akan kembali. Baik, anda kembali dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan. Hari ini topik fokus kita adalah pemilihan sayap parti UMNO, di mana seperti mungkin anda sudah sedia maklum, 3 jawatan besar sudah pun diumumkan pemenangnya. Ada naib Ketua Pemuda UMNO yang baru menggantikan Dato' Dr. Ashraf Wajdi yang sememangnya sebelum ini memilih untuk tidak bertanding untuk mengekalkan jawatan beliau. Jadi Ketua Pemuda UMNO yang baru adalah Dr. Akmal Saleh, Ketua Wanita Kekal Dato' Dr. Nur Aini Ahmad dan juga Ketua Puteri kita saksikan Nurul Amal Fauzi dilantik. Fokus kita hari ini, pasca PRU 15, UMNO dilihat ditolak secara besar-besaran oleh orang Melayu. Adakah barisan kepimpinan baru ini perlu dan akan efektif dalam menghidupkan semula UMNO? Refresh and rejuvenate, kata orang, untuk meraih semula sokongan bukan sahaja dalam kalangan parti untuk mengukuhkan dalaman parti, tapi untuk memikat semula pengundi-pengundi Melayu, untuk memberikan imej bahawa UMNO ini adalah UMNO yang baru dan lebih segar. Saya mau berbincang bersama dengan penganalisis politik, sambung perbincangan kita, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, banyak kita dah sebut sebentar tadi, tapi kerangka besarnya adalah sama seperti yang saya sebut sebentar tadi, usaha untuk menyegarkan UMNO, untuk meletakkan wajah-wajah baru, wajah-wajah muda selepas prestasi yang amat teruk dalam PRU 15. Kita saksikan wajah baru, ada Ketua Pemuda yang baru, Ketua Puteri, Ketua Wanita Kekal, naik Presiden kita tak tahu lagi dalam masa beberapa hari. Tapi semua ini, walaupun kita saksikan mungkin kebanyakannya akan ada wajah baru, jika kebanyakannya akan ada wajah baru selepas naik Presiden nanti diumumkan, adakah semuanya sia-sia kerana 2 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan, Presiden dan Timbalan Presiden? Walaupun ada semua wajah baru ini, mereka masih lagi perlu report dan mungkin perlu mengikuti kehendak dan telunjuk Presiden dan Timbalan Presiden. Ini bukan kali pertama UMNO tidak meletakkan pertandingan untuk jawatan nombor 1 dan kedua. Kita pernah melihat ia berlaku lebih awal lagi, dilewat tahun 1990-an, kemudian 2013, 2017, dia tidak dipertandingkan. Tetapi UMNO masih bergerak ke hadapan. Jadi dalam soal ini, yang penting adalah bagaimana untuk memastikan perjuangan yang berasaskan kepada bersatu berserti berkhidmat itu kekal, dan juga memastikan golongan yang cuba hadir di dalam perjuangan parti itu tidak sekadar menjadi ahli UMNO tetapi menjadi orang UMNO. Dia harus melihat kepada soal kita UMNO, UMNO adalah kita, sebagaimana slogan yang dibawa oleh Datuk Seri Azalina untuk kempen naik Presiden beliau. Jadi bagi saya yang penting di sini adalah soal bagaimana untuk reset parti berdasarkan kepada perubahan ekosistem politik tanah air. Jadi ianya tidak akan jadi sia-sia jika ada pelantikan disusuli dengan pemantauan dan juga memastikan citra rasa parti itu cuba membolosi pelbagai kelompok sasar, tidak hanya terikat kepada yang menjadi ahli. Kerana ramai yang saya lihat hari ini menjadi ahli pelbagai parti, tidak hanya kepada satu parti. Itu juga satu yang perlu diawasi, diteliti secara berterusan. Bermakna dalam konteks ini, pemimpin yang sudah dipilih ini, sebagaimana juga pernah melihat bagaimana pasang surut yang berlaku dalam parti UMNO, perlu mempertahankan imej dan juga penjenamaan yang dibawa, walaupun jawatan nombor 1 dan kedua tidak dipertandingkan, itu sudah diputuskan. Bermakna ini untuk bergerak ke hadapan. Apakah halu tuju yang mahu dibawa? Bagaimana dengan berdasarkan kepada pasukan ini? Mereka adalah mahu mempunyai motivasi dan juga keazaman ke arah meningkatkan sokongan, bukannya melihat wujudnya kelonggaran dari sudut ikatan dengan pelbagai lapisan, baik cawangan di peringkat bahagian, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Bagaimana adanya koordinasi yang cukup ampuh, hebat, yang boleh diperketatkan, yang boleh dikawal sedia dengan baik, supaya merekayasa parti ini pertunjukkan kepada soal perubahan, pembaruan yang seiring dengan kedudukan semasa, tanpa melihat bahawa hanya memberikan keutamaan kepada individu tertentu ataupun personaliti tertentu yang menggalas ataupun memikul tanggungjawab ketika ini. Saya percaya ini juga proses pendemokrasian, apabila kita melihat ramai hadir untuk bertanding jawatan-jawatan lain, walaupun tidak untuk jawatan nombor 1 dan kedua,
Itu juga melihat suburnya proses pendemokrasian, suburnya keinginan kehendak untuk bersama di dalam ketika parti berhadapan dengan kemelut yang sukar diatasi di dalam pilihan raya umum yang PAS. Jadi usaha untuk reset parti ini memandangkan dua jawatan tertinggi tidak dipertandingkan. Adakah itu menjadikannya lebih penting untuk naik presiden ini keseluruhannya wajah baru? Saya faham ada 8 calon yang akan bertanding merebut 3 jawatan. Hanya Datuk Seri Mazhir Khalid saja. Datuk Seri Mazhir Khalid dan Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Khalid Nordin sebelum ini menjadi naib presiden. 8 berebut 3. Adakah kepentingan untuk ketiga-tiga jawatan ini diisi oleh wajah baru meningkat lagi, memandangkan itu adalah jawatan yang terdekat dengan jawatan tertinggi yang dibuka untuk ditandingi? Ya, saya percaya di sinilah akan menguji siapakah yang berjaya dipilih. Kalau kita lihat yang kekal untuk bertanding adalah Datuk Seri Khalid Nordin dan juga Datuk Seri Mazhir Khalid. Datuk Seri Ismail Sabri sudah memutuskan tidak bertanding. Kemudian kita ada seorang calon wanita, Datuk Seri Azalina Osman, dan kita juga melihat ada seorang calon Menteri Besar, Datuk Seri Wan Rosdi daripada Hak Pahang. Kemudian ada juga calon yang pernah mendapat tempat keempat dalam pemilihan lepas, Datuk Seri Johari Ghani, turut mengemukakan permohonan untuk bertanding jawatan tersebut, sebagaimana juga Menteri Besar Johor, Datuk Seri Hasni Mohamad. Dalam konteks ini kita lihat ada juga menteri, bekas menteri yang tewas di kawasan Kepala Batas, Datuk Seri Rizal Marikan juga menawarkan diri beliau. Jadi kelompok yang ada ini dalam sekitar 7 orang ini menampakkan bagaimana pelbagai latar ini boleh menjadi pilihan dan keutamaan. Sudah pasti antara pilihan yang akan diberikan keutamaan adalah mereka yang boleh bekerja dengan presiden. Tetapi saya percaya perlu ada seimbang dan imbang. Dan jika muka-muka yang dipilih kemudian sama ada yang sudah pernah menjadi presiden ataupun ada muka baru, kita juga mahu melihat usaha ke arah untuk merapatkan staf atau pembarisan dilakukan secara berterusan selepas pemilihan, kerana sesiapa yang tewas tidak boleh melihat ini sebagai satu pertandingan ataupun permusuhan. Bagaimana mereka yang tewas juga perlu diberikan ruang, perlu diberikan akses, perlu diberikan peluang secara berterusan. Mereka yang menang juga harus melihat ini adalah satu ujian, bukan satu keselesaan ke atas jawatan atau pangkat, tetapi bagaimana untuk menaikkan maruah ataupun martabat parti. Jadi yang kalah menang, saya rasakan memerlukan kombinasi seterusnya. Mereka sudah menawarkan diri, tetapi jawatan itu hanya ada 3 jawatan, bermakna mereka yang menawarkan diri ini harus melihat, walaupun gagal kemudian, tidak bermakna di situlah berakhirnya ruang untuk terus memberikan khidmat ataupun kecenderungan untuk terus membantu perkhidmatan kepada parti. Tidak semestinya kita melihat kepada mereka yang baru itu akan terpilih, mereka yang sedia ada akan terkeluar. Saya percaya ini akan melihat satu kedudukan yang getir kepada parti, kerana mereka ini juga menjadi pelapis kepada jawatan nombor 2 dan juga nombor 1 kemudian. Jadi kita ada heavyweight yang akan bertanding. 8 orang merebut 3 jawatan, antaranya Datuk Hasni, bekas Menteri Besar Johor, Datuk Seri Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Johari Ghani, Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Mazhir Khalid, satu-satunya penyandang naib presiden yang bertanding, dan juga Datuk Seri Rizal Marikan. Antara yang terpentingnya adalah seperti yang Prof sebut sebentar tadi, yang boleh memberikan check and balance, semak imbang kepada presiden dan juga timbalan presiden, kerana kita perlukan ataupun UMNO perlukan suara baru, dan sekali lagi 2 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan. Jadi siapa pada Prof 3 calon yang paling boleh memberikan semak imbang yang efektif kepada presiden dan timbalan presiden dalam kalangan 8 orang ini? Lukman, saya rasakan kesemuanya ada peluang yang besar. Terpulang kepada delegasi pemilihan mereka, setiap latar itu akan dilihat. Kita tengok di Johor, 3 orang tawarkan diri, Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Seri Azalina Osman, Datuk Seri Hasni Mohamad. Apakah pemilihannya akan melihat kepada untuk mengekalkan seorang daripada naib presidennya, bagaimana untuk turut memberikan ruang kepada seorang wanita. Saya rasakan itu perlu diberikan perhatian di dalam pemilihan kali ini. Dan apakah akan ada antara Menteri Besar yang turut dibuka ruang, tetapi kita tidak boleh pinggirkan peluang Datuk Seri Johari Ghani yang menduduki tangga keempat dalam pemilihan lepas, kerana beliau juga dilihat antara yang pernah mempunyai kecenderungan bertanding jawatan lebih tinggi sebelum ini. Dan Datuk Seri Jo adalah last man standing di kawasan bandar bagi UMNO di kawasan Kuala Lumpur. Satu-satunya
Ya. Satu-satunya yang menang di kawasan Titi Wangsa, dan menarik bagaimana langkah yang telah beliau lakukan untuk memulihkan sokongan. Dan saya percaya ini antara perkara yang perlu dilihat oleh delegasi ataupun orang luar, tetapi dalam parti barangkali mereka ada pilihan-pilihan tertentu yang menjadi kriteria dalam menentukan pemilihan mereka. Baik. Prof, kita akan tunggu dan lihat sudah tentu 18 Mac ini akan berakhir dan kita lihat akan saksikan dan mengikuti keputusan naik Presiden UMNO sama ada ia kebanyakannya akan wajah baru. Kalau by default memang kebanyakannya akan wajah baru kerana hanya satu yang memilih untuk bertanding. Tapi kita lihat apa perubahan yang mereka boleh bawakan. Bukan sahaja kepada dinamika dalaman parti yang begitu penting, tapi yang lebih penting daripada segi reset parti itu dan apa penawaran segar yang mereka boleh bawakan untuk meyakinkan semula pengundi Melayu khasnya bahawa UMNO adalah pilihan utama bagi mereka. Tidak seperti yang kita saksikan pada PRU 15. Terima kasih penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Kami akan terus mengikutinya dalam 100 hari Kerajaan Paduan dan juga semua laporan berita kami setiap hari, sepanjang hari dan juga di astroawani.com. Itu saja untuk 100 hari Kerajaan Paduan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.